Ya, terima kasih sahabat penyampai di Putrajaya. Itu dia lintas langsung dibawakan bersempena dengan hari pertama persekolahan khususnya di kawasan Putrajaya. Kita bersua kembali dan juga bersiaran secara langsung dari Pusat Latihan Polis Pulapol, Kuala Lumpur untuk membawakan sambutan peringatan Hari Polis ke-216. Suka untuk dikongsikan juga Syafiqah buat kali ini julung-julung kalinya dengan keberangkatan Kepedulian Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah yang berkenan berangkat bercemaduli bagi sama-sama menyempurnakan sambutan peringatan Hari Polis ke-216. Ya, signifikannya sambutan Hari Polis ini selalunya disambut pada 25 Mac. Tapi pada tahun ini ianya disambut awal kerana kita nak memberikan laluan kepada bulan Ramadan yang tidak lama lagi, Ismail. Jadi hari ini sebenarnya polis dan masyarakat berpisah tiada. Sekali lagi tema ini diangkat sejak tahun 2015, cukup besar dan juga bermakna sebenarnya tema ini. Dan hari ini banyak sebenarnya acara yang telah pun dirangka khusus untuk anda yang sedang menyaksikan kami di TV1 saluran berita juga MyTV 101, juga anda boleh saksikan kami melalui RTM Klik. Jadi hari ini Ismail ada banyak yang ingin kami kongsikan bersama dengan penonton, khususnya apakah di antara intipati PDRM dan apakah di antara cabaran usaha dan bagaimana PDRM mendepani masyarakat khususnya dalam era dan juga musim-musim banyak cabaran dari segi teknologinya ini. Baik, untuk kita bercakap lebih lanjut dengan usia yang mencecah dan juga menginjak ke-216 bersama dengan kita ialah yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Abdul Jalil bin Hassan yang juga merupakan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ PDRM, dan juga yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Muhammad Kamaluddin bin Mat Din, Pengarah Jabatan Siasatan Komersial dari PDRM. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Kita pagi ini bersemangat kerana berusia 216 tahun kita menyambut Hari Polis. Lebih lama daripada usia penubuhan Malaysia ini sendiri. Jadi 216 satu usia yang cukup matang sebenarnya. Terlebih dahulu mungkin mukadimahnya mungkin Datuk ada ingin nak bercerita bagaimana sebenarnya PDRM sehingga ke usia 216 ini. Ya, terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Polis ke-216 kepada semua pegawai dan anggota serta kaki tangan awan yang berkhidmat dengan pasukan Polis Diraja Malaysia maupun yang telah bersara di luar sana. Bagi kami yang saya mengetuai Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan PDRM, kami sentiasa berusaha untuk menjadi pasukan utama dalam menguatkuasakan undang-undang, mengatasi masalah-masalah jenayah walaupun di luar atau di dalam, walaupun masa telah berlalu dan masa akan datang, kami akan memastikan bahawa jenayah itu sentiasa akan menjadi utama untuk kami tentukan dan memastikan rakyat Malaysia hidup aman dan bahagia. Ya, Datuk Seri Kamaluddin, jenayah komersial ini sudah pastinya ia semakin berevolusi dan juga semakin berkembang dengan pelbagai kepintaran ataupun AI yang digunakan pada ketika ini. Namun begitu tidak kurang juga dengan kepakaran yang dimiliki oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Jadi mungkin sedikit permulaan ini boleh digarapkan mukadimah berkenaan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Terima kasih pihak RTM tentang kerana menyemput saya untuk bersama-sama pada pagi ini. Sebelum saya meneruskan tentang cabaran yang dihadapi oleh jabatan saya sendiri, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Polis ke-216 pada semua warga polis Diraja Malaysia termasuk yang telah bersara. Semoga sambutan yang kita adakan pada pagi ini akan menyemarakkan lagi semangat kita untuk meneruskan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial sebenarnya telah ditubuhkan hampir 18 tahun. Baik. Sejak tahun 2005 dan matlamat penubuhan kita adalah untuk kita menjalankan ataupun untuk kita menguruskan kes-kes melibatkan jenayah komersial. Itu jenayah yang disebutkan sebagai jenayah kolor putih. Sejak penubuhan ini banyak perkara-perkara yang telah berlaku dan dari segi evolusi jenayah juga telah berubah. Kalau dulu kita dapati banyak kes-kes penipuan dan juga pecahan manah dan sebagainya berlaku secara konvensional. Tapi era digital telah mengubah landscape jenayah itu sendiri. Sekarang ini kalau kita lihat 80% berjenayah-jenayah komersial ini berlaku dalam talian alam maya. So tugas dan juga kita adalah untuk memastikan bahawa alam maya ini selamat untuk digunakan oleh masyarakat. InsyaAllah dengan kerjasama masyarakat dan juga dengan apa yang kita ada, insyaAllah kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadikan alam ini ataupun
persekitaran ekonomi atau persekitaran kita punya komersial ini berada dalam keadaan selamat kepada masyarakat. InsyaAllah kita akan berusaha ke arah itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau kita boleh lihat selain daripada situasi ataupun trend yang mengakibatkan ataupun disebabkan oleh jenayah komersial ini, kita tengok isu yang terkini banyak melibatkan jenayah kanak-kanak. Dan ini sangat membimbangkan kerana kanak-kanak ini sebenarnya yang akan mencorakkan masa hadapan negara kita. Dan mereka sepatutnya dilindungi, disayangi. Tetapi sekarang ini berbeza keadaannya. Mungkin mereka lebih banyak terdedah kepada ancaman di luar sana. Komen Datuk Sri. Memang betul kanak-kanak ni patut kita lindungi Mereka adalah golongan yang muda yang masih lagi mentah dalam menghadapi suasana hidup pada masa akan datang dan amat membimbang bagi pihak polis Diraja Malaysia, khasnya Jabatan Siasatan Jenayah yang mengetuai siasatan jenayah. Jenayah melibatkan kanak-kanak seperti rogol, sumbang mahram, penderaan fizikal yang banyak kanak-kanak didera, kanak-kanak hilang dan kanak-kanak dijadikan mangsa-mangsa pornografi. Ini yang kami membimbangkan dan di sini ingin saya nasihatkan kepada ibu bapa di luar sana agar melihat anak-anak mereka, melihat aktiviti harian anak mereka agar tidak terjebak dengan perkara-perkara yang mereka layari di website yang amat negatif. Jadi pada kami ibu bapa di luar mesti memastikan apa yang anak mereka layari agar masa depan mereka tidak dicemari oleh pemikiran negatif. Dan pada saya bagi pihak JSJ Bukit Aman dan seluruh kontijen, kami amat berterima kasih kepada kerajaan yang telah menaik tarafkan pasukan bawah di sebelah kami, iaitu yang mengetuai kes-kes penderaan kanak-kanak dan juga penderaan terhadap wanita. Ini yang kita amat berterima kasih kerana dalam belanjawan khas tempoh hari yang amat berhormat Perdana Menteri telah memberi peruntukan khas dengan pejawatan ditambah di peringkat Bukit Aman di kontijen-kontijen. Jadi bagi pihak kami di JSJ, kami ingin mengalu-alukan pada masyarakat di luar agar memberi maklumat apa juga keadaan fizik penderaan kanak-kanak atau mangsa-mangsa kanak-kanak dan wanita kepada pihak polis agar pihak polis dapat membuat pensiasatan yang cepat dan tegas. Datuk Seri Kamarudin, tertarik untuk kita menyentuh dan juga menyebut tentang penubuhan NSRC. Apa mungkin kepentingan rasional dan juga signifikan NSRC ini untuk diberikan suatu tumpuan pada ketika ini? National Scam Response Center telah pun kita wujudkan sebenarnya pada bulan Oktober. Kerana kajian pihak polis, kita mendapati bahawa dalam kes-kes penipuan online ini, perkara utama yang perlu kita selamatkan adalah soal duit yang telah pun dicuba dicuri ataupun diambil oleh pihak scammer. So National Scam Response Center ini telah kita tubuhkan pada bulan Oktober dengan gabungan 4 agensi utama, iaitu daripada pihak Polis Diraja Malaysia sendiri, pihak National Anti-Financial Crime Center NFCC, Bank Negara Malaysia dan juga pihak MCMC. Daripada 4 agensi ini kita wujudkan satu tempat respons center yang menerima panggilan. So 3 objektif utamanya adalah, pertamanya kita nak menguruskan aduan dan juga respon. Dan yang kedua ialah kita nak juga tindakan bersepadu dan juga pusat koordinasi bersepadu. So dengan adanya respon center ini, mangsa-mangsa yang kena tipu boleh membuat panggilan di nombor 997. Nombor ini akan dijawab oleh operator yang bertugas di sana dan maklumat-maklumat yang diberi oleh mangsa ini akan digunakan oleh center ini untuk kita buat di pengurusan kewangan. Kita buat money trail dan jika seandainya duit itu masih ada dalam akaun lagi, duit ni kita akan cuba selamatkan dan dipulangkan semula kepada mangsa, insyaAllah. InsyaAllah. Datuk Seri Kamarudin dan juga Datuk Seri Jalil, kita berikan tumpuan pada ketika ini untuk pembarisan masuk panji-panji utama Polis Diraja Malaysia. Bukan hanya tumpuan kepada aturcara istiadat pembarisan pada hari ini kepada panji-panji utama PDRM, tetapi juga panji-panji perkhidmatan PDRM juga. Tetapi inilah dia tumpuan pada ketika ini, panji-panji utama Polis Diraja Malaysia dibawa masuk untuk memulakan dan juga menyempurnakan aturcara istiadat pembarisan bersempena dengan sambutan peringatan
Hari Polis ke-216. Kita menyambung kembali perbualan bersama dengan Datuk Seri Abdul Jalil. Ya, berarti Datuk Seri, kalau kita lihat, kalau tadi kita bicarakan mengenai jenayah kanak-kanak, tidak kurang juga kalau kita lihat negara sebenarnya mengalami kerugian sehingga 500 juta kerana terpedaya dengan sindiket penipuan pekerjaan. Ini bukan satu isu yang boleh diambil ringan, ini satu isu yang cukup berat. Jadi bagaimana Datuk melihat situasi ini dan bagaimana? Kerana sindiket ini bukan saja melibatkan dalam negara tetapi juga luar negara. Jadi jalinan kerjasama itu bagaimana, Datuk Seri? Ya, untuk makluman para pendengar di luar sana, job scam, penipuan dalam kerja ini memang berlaku di mana-mana di dunia ini. Tapi pada kami menumpukan kepada negara kita, rakyat Malaysia yang telah diwar-warkan pekerjaan-pekerjaan di luar negara yang akhirnya apabila mereka tiba di negara destinasi, mereka telah ditipu oleh sindiket-sindiket. Jadi untuk makluman sehingga statistik Februari hari itu terdapat 273 report yang telah dilaporkan oleh mangsa dan waris-waris, dan seramai 349 mangsa telah berada di luar negara, dan pihak Polis Diraja Malaysia telah menyelamatkan seramai 121 orang yang diselamatkan. Masih ada belen-belen di luar sana yang kami sedang mencari lokasi mereka untuk membawa pulang mereka. Jadi PDRM merupakan ahli jawatankuasa khas yang ditubuhkan oleh Kementerian Luar Malaysia bersama-sama dengan Immigration, Custom untuk mengetahui dan menyelamatkan dan bagaimana untuk mengatasi masalah job scam ini. Jadi jawatankuasa ini telah bekerjasama dengan Interpol, ASEAN Napol dan kedutaan-kedutaan di luar sana dan termasuk NGO-NGO. Kami telah mendapat kerjasama yang amat baik dengan NGO-NGO di luar sana dalam memberi maklumat-maklumat daripada waris atau mangsa sendiri. Dan inilah yang telah kami buat di Kampuchea dan di Thailand. Kita telah membawa balik 15 orang mangsa-mangsa yang setakat ini, dan kami telah bekerjasama dengan ASEAN Napol yang amat rapat dengan kita dan memberi maklumat-maklumat di mana mangsa-mangsa masih berada di negara-negara di sekitar ASEAN. Di sini pihak PDRM khasnya JSJ ingin memberi nasihat kepada mereka-mereka yang ingin menerima tawaran-tawaran kerja di luar sana agar berhati-hati membuat semakan dengan pihak Jabatan Buruh, Jabatan Tenaga Rakyat, Kementerian Luar dan yang paling senang dengan kedutaan-kedutaan kita di luar negara, sama ada tawaran kerja ini wujud atau tidak di negara-negara yang mereka nak tuju. Kerana kalau mereka telah berada di negara-negara destinasi, sukar untuk kami untuk membuat tindakan-tindakan seterusnya. Jadi ingin pihak PDRM mengingat dan menasihatkan sebelum berlepas ke negara destinasi membuat semakan yang teliti dengan Jabatan Buruh, Jabatan Tenaga Rakyat dan pihak Kementerian Luar melalui kedutaan Malaysia di luar negara. Ya, Datuk Seri, bersempena dengan sambutan peringatan Hari Polis ke-216 ini bukan saja disambut di peringkat persekutuan tetapi di Pulau Kuala Lumpur, tetapi juga kontingen di negeri juga turut menyambut dan juga menyerikan serta memanifestasikan semangat PDRM dan juga tema yang dibawa polis dan masyarakat berpisah tiada. Kita nak ke Terengganu, Syafiqah? Ya, kita nak ke Terengganu bersama dengan rakan kita di sana, Azrul Yusof yang telah pun bersiap sedia. Bagaimana sambutannya di Terengganu, sama-sama kita saksikan.